Bertemu kembali dalam kelas sejarah tingkatan 5 Al-Farabi. Hari ini hari Rabu 18 hari bulan Ogos 2021. Okey. Cuaca hari ini mendung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua students 5 Al-Farabi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, cikgu berharap semua dalam keadaan sihatlah bersama keluarga yang tersayang. Okey, baiklah. Marilah sama-sama kita membacakan umul kitab surah Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat segala petunjuk dan hidayah ilmu darinya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada students 5 Al-Farabi kerana 2-3 hari ini ataupun minggu-minggu lalu agak terkenal sebab ada beberapa orang di kalangan kamu telah bersiar di kaca televisyen. Siapakah gerangan agaknya? Siapa Siapa? Akid ke? Jauh sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Beberapa orang saja Okey, tak apalah. Baik, berada di atas talian sekarang 9 orang saja. Cikgu tak tahu yang mana pergi yang lain. Okey, baik. Sekadar ingatan kepada semua student. Okey, pastikan anda menghantar semua kertas peperiksaan selewat-lewatnya pada hari Jumaat ini kerana guru-guru anda nak menandalah kan supaya markahnya boleh kita analisis dan kita boleh kaji di manakah kelemahan kamu dan apakah langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan tersebutlah. Macam tu. Jadi cikgu harap semua students bolehlah kemaskini jawapan anda, semak, tiada ruangan kosong, ruangan jawapan kosong, pastikan penuh dengan jawapan. Semaklah semua mata pelajaran dan hantar selewat-lewatnya pada hari Jumaat ni 20 hari bulan Ogos. Jadi insya-Allah lah cikgu akan pergi sekolah pada hujung minggu ni untuk ambil kertas peperiksaan anda dan mula menanda insya-Allah. Baik, tu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan peperiksaan percubaan SPM. Baru kita jawab peperiksaan pertengahan, percubaan pula akan menyusul. Baik, mengikut perancangan peringkat daerah, peperiksaan percubaan dijangka pada bulan 9 selepas cuti sekolah tu, 20 hari bulan 9, atau ada dua kemungkinan, atau pada bulan 10. Ada dua kemungkinan lah, dua tarikh, tetapi kita tidak pasti yang mana satu akan dipilih. Jadi kesimpulannya anda perlu bersedia dengan mengulang kaji. Dan untuk tujuan tersebut, kita perlu habiskan sukatan pelajaran sehinggalah bab 10 tingkatan 5. Sekarang kita berada dalam bab 7 tingkatan 5. Jadi kita ada lagi 3 bab lebih kurang untuk kita selesaikan. Okey, kita bertambah lagi peserta ataupun student yang masuk. Semua sekali 11 orang termasuk cikgu baru 10 orang sebenarnya. Okey, baiklah. Kita tak nak tunggu sebab cikgu pun dah rekod video ini. Siapa yang masuk lewat, sila lihat rakaman pengajaran kemudian. Okey, dan cikgu harap awak santai-santai, jangan stres. Cikgu faham PDPR ni tidak
seselesa seperti yang digembar-gemburkan. Ada banyak cabaran yang anda kena hadapi, termasuklah cikgu sendiri. Okay? Dua-dua ada masalah, ada cabaran. Baiklah, tak apa. Dan kita juga sedia tahu, okay, PDPR kita lanjutkan sehingga bulan 10 baru naik sekolah. Jadi panjang masa tu lagi kan. Jadi cikgu harap awak bersabarlah dan berdoa semoga negara kita ni pulih daripada wabak COVID-19. Dan cikgu percayalah untuk kemasukan students pada bulan 10 nanti pelajar darjah 5 masuk dulu kan. Dan cikgu juga percaya kemungkinan pelajar darjah 5 ni akan menerima vaksin ataupun dos 1 dan dos 2 sebelum mereka menjejakkan kaki semula ke sekolah. Sebab kalau vaksin yang divaksinkan, student tak kena vaksin, jadi risiko risiko penyakit tu saja. Kena COVID, tetapi risikonya lebih kurang daripada yang tak divaksin. Jadi walaupun cikgu kena vaksin, okay, tetapi dijangkiti oleh COVID-19 boleh menjangkiti kepada kamu sekiranya kamu tidak divaksin. Jadi itu masalahnya. Kemungkinan Kementerian Kesihatan akan menjalankan program besar-besaran lah untuk vaksinisasi murid-murid sekolah. Jadi bersedialah tak sakit pun kena cucuk kan. Alright, baiklah. Ada beberapa sahabat kita juga tengah kuarantin kot. Anda pun ada kena kuarantin. Mungkin pernah positif COVID-19 dan cikgu harap kita doakan kepada sahabat-sahabat kita ni, rakan-rakan kamu, semoga tabah menghadapi segala ujian dan cabaran. Baiklah, tanpa membuang masa. Kan? Last kali pelajaran kita ialah, kalau tak silap cikgu, adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Betul tak? Sila respon. Sila confirmkan. Last kali. Kalau kita lihat video rakaman cikgu, last kali adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Confirm kan? Sesiapa? Betul ke? Betul. Orang ada? Bagus. Baik. Hari ini kita akan masuk masih lagi bab 7, kita akan masuk subtopik yang baru iaitu 7.5, sukan sebagai alat perpaduan, dan insya-Allah kita masuk topik kedua, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan. Okey, insya-Allah. Jadi sebelum kita lihat, kita bincang dengan lebih mendalam, cikgu nak bagi satu video untuk awak lihatlah kan. Okey, cikgu kongsikan video tersebut di skrin. Cikgu share sebentar. Okey, video ini berkenaan dengan topik yang kita pelajari, sukan sebagai alat perpaduan. Baik, lihat video pengenalan sebenarnya. Baik, respon, adakah awak dapat melihat skrin yang cikgu kongsikan? Dapat. Okey, cikgu tekan play. Jadi awak lihat dulu. Oh, sorry. Sekali lagi. Sejarah tingkatan 5, bab 7 membina kesejahteraan negara. 7.5, sukan sebagai alat perpaduan. Objektif pembelajaran: 1. Menerangkan peranan sukan sebagai alat perpaduan kaum. 2. Menjelaskan peranan pemimpin dan rakyat dalam memastikan kemakmuran negara. Sukan sebagai alat perpaduan. Sukan merupakan satu medium untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia. Sukan dapat mengeratkan hubungan, muhibah dan menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Selain itu, sukan mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecerdasan sukan negara.
sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Sukan merupakan aktiviti co-curricular yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah. Dasar satu murid, satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk berpuada berilmu menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Dasar ini juga memberikan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat serta kawan dan berpasukan. Selain itu, dasar ini juga mampu melahirkan atlet yang berkeliling sehingga ke peringkat antarabangsa. Kejohanan olahraga tahunan sekolah melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Tiada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum. Rakan-rakan penyokong serta guru penasihat rumah sukan akan bersorak memberikan sokongan kepada atlet rumah sukan masing-masing tanpa mengira kaum. Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM). Majlis Sukan Universiti Malaysia bermula pada tahun 1974. MASUM ditubuhkan bertujuan mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. MASUM menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Penganjuran MASUM secara bergila-gila dapat mengalahkan integrasi antara negeri. Sukan Malaysia (SUKMA). Sukan Malaysia diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. SUKMA bertujuan mengeratkan hubungan kaum dan integrasi antara negeri. SUKMA pertama diadakan di Kuala Lumpur pada 19 April 1986 sehingga 26 April 1986 yang disertai oleh 3,849 atlet dari 13 buah negeri di Malaysia. Penganjuran sukan. Kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa juga membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan pelbagai kaum memastikan penganjuran sukan yang cemerlang mendapat pengiktirafan banyak pihak. Antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia termasuklah Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas, Southeast Asia Game atau Sukan SEA, Sukan Pemotoran Formula 1 dan Sukan Berbasikal Le Tour de Langkawi. Kejayaan Malaysia adalah kebanggaan bersama. Kejayaan pasukan negara dalam pertandingan sukan antarabangsa seperti Sukan Olimpik, Sukan Commonwealth, Sukan Asia, Sukan SEA dan Pesta Merdeka merupakan satu kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak. Dalam pasukan seperti bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling dan olahraga, pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Kejayaan pasukan negara ini merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Jelaslah bahawa sukan memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Malaysia turut melakar kejayaan dalam sukan Paralimpik seperti kejohanan olahraga Paralimpik dunia. Atlet negara menunjukkan prestasi cemerlang dan meraih kemenangan dalam pelbagai jenis sukan seperti olahraga dan memanah. Laungan Malaysia Boleh. Slogan Malaysia Boleh menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia yang bertanding dalam kejohanan peringkat serantau dan antarabangsa. Slogan ini asalnya untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan Oba pada tahun 1992 dan penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Sepanyol serta kejohanan Sukan SEA di Singapura 1993. Laungan semangat Malaysia Boleh oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas
pada tahun 1992. Kejohanan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara. Peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Antaranya termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan peringkat kebangsaan dan negeri. Pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejurulatihan yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Kepimpinan berwibawa. Kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kecemerlangan ini juga disebabkan ketokohan pemimpin persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan. Keunikan perkembangan sukan di negara kita memperlihatkan pelibatan kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung atau presiden persatuan sukan. Sementara itu, bekas atlet pula menjadi pengurus atau jurulatih pasukan. Peranan mereka penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Rumusannya, sukan berupaya untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Aktiviti sukan memberikan peluang kepada semua yang terlibat membentuk masyarakat yang lebih sopan, berintegriti, bertanggungjawab serta dapat menghargai pentingnya menjaga perpaduan dan keharmonian kaum. Melalui sukan, juga pemimpin dan rakyat saling bekerjasama serta berperanan untuk memajukan kegiatan sukan yang membawa kemakmuran negara. Okey, itulah tadi satu video lebih kurang dalam 5 minit macam tu lebih kurang tentang topik yang kita belajar hari ni, iaitu sukan sebagai alat perpaduan. Okey. Jom kita lihat isi kandungannya dalam buku teks. Okey, jom jap cikgu kongsikan buku teks tersebut sebentar. Okey, respon, dapatkah anda lihat skrin yang cikgu kongsikan? Dapat. Okey, muka surat 152. Yes, 152 Baik, apakah misi pelajaran kita pada pagi ini? Okey, di akhir pelajaran anda sepatutnya dapat meneroka bukti. Okey, kita kena kaji, kita kena belajar, kita kena kenal pasti, kita kena analisis. Bukti-bukti ni, bukti-bukti sukan adalah sebagai satu alat untuk memupuk perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Okey, baik, kita lihat pengenalan di sini. Di sini ada pengenalan. Okey, sukan sebagai alat perpaduan. Yes, bab 7 ni berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Jadi selain pada pendidikan, okey, selain daripada rukun negara, selain daripada kebudayaan, sukan juga boleh memupuk perpaduan dan juga integrasi nasional. Okey. Jadi awak kena ingat yang tu, bab 7 ni semuanya berkenaan dengan memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Baik, jadi sukan juga dapat mengeratkan hubungan muhibah. Okey, muhibah ni maksudnya hubungan silaturahim ataupun hubungan yang rapat antara satu sama lain, dan juga dapat menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Dan sukan dapat memberi sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Ini pengenalan lah. Okey, seperti yang awak lihat juga tadi dalam video. Baik, kita lihat. Bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan melalui pendidikan? Baik, seperti yang kita belajar sebelum ni dalam dasar
pendidikan kebangsaan, DPK, dasar pendidikan kebangsaan, kita tahu bahawa perpaduan ni sangat-sangat berkesan apabila kita pupuk sejak kecil lagi, iaitu di bangku sekolah. Jadi sukan juga boleh kita pupuk, perpaduan juga boleh kita pupuk melalui sukan di peringkat sekolah sebenarnya. Okey, sebagai contoh di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Kita tengok sekolah rendah lah, ada sebab di sini yang bermulanya pendidikan bagi murid kan. Jadi di sekolah rendah dan juga menengah ada satu dasar yang dinamakan sebagai dasar satu murid satu sukan. Okey. Ini logo dia ni. Ini logo dasar satu murid satu sukan. Baik, kalau tak silap cikgu, dasar satu murid satu sukan ni diperkenalkan pada zaman Kerajaan Barisan Nasional. Jadi tujuannya ialah untuk menggalakkan perpaduan kaum, okey, di kalangan murid di sekolah. Okey, selain daripada itu, di sekolah juga ada satu rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP, okey, untuk menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Okey. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar dasar satu murid satu sukan dan RIMUP ni bukan semata-mata nak jadi atlet, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama dasar satu murid satu sukan dan RIMUP adalah untuk memupuk perpaduan. Jadi setiap orang murid, tidak kira apa bangsa, akan memilih satu sukan yang mereka gemari untuk terlibat. Sorry, cikgu nak accept dulu, ada student nak masuk. Baik, kita kembali. Okey. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat, okey, di peringkat sekolah, anda sendiri contoh yang paling dekat, anda pun ada sukan awak sendiri. Akid, awak sukan apa, Akid? Sukan apa yang awak pilih di sekolah? Maksud cikgu sukan macam ni? Sukan di sekolah di dalam aktiviti co-curriculum tu. Silat kan? Ada. Oh, ya. Kan silat kan? Meski olahraga awak ada masuk tak? Ada juga masuk. Ada yang masuk kan? Jadi apa yang paling awak minat dan gemari? Silat tentunya kan? Ya, betul. Ya. Jadi maksudnya students, jadi sekurang-kurangnya murid ini dapat memilih satu sukan yang mereka gemari di sekolah. Satu sukan, lebih tak apa. Itu sebabnya setiap murid di sekolah ada satu sukan yang mereka gemari. Itu sukan, belum lagi masuk aktiviti co-curriculum yang lain seperti berpersatuan, seperti badan beruniform, kan. Dan banyak lagi lah sebenarnya macam tu. Jadi tujuannya tak lain tak bukan untuk memupuk perpaduan. Dan selain memupuk perpaduan, okay, sukan juga dapat memupuk semangat setia kawan dan juga berpasukan. Kalah sama-sama. Kan? Menang sama-sama. Injured sama-sama. Okey, macam itulah. Dan seterusnya, okey, sukan ni juga akan melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Sekiranya murid tu ada bakat, murid tu ada bakat dalam sukan-sukan tertentu, kita boleh asuh, kita boleh ajar dia supaya bakat tu dikembangkan, supaya mereka ni, murid ini akan menjadi atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Namun begitu, itu bukan tujuan utama sukan di peringkat sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk perpaduan. Okay, dan juga integrasi antara murid. Okay, macam mana wujud perpaduan ni dengan sukan ni? Okay, di sekolah kita mungkin kita tak nampak. Di sekolah kita mungkin tak nampak sebab sekolah kita ni sekolah semuanya kaum Melayu. Sebab apa semua kaum Melayu? Sebab demografi kita, kawasan kita, Felda ni majoritinya orang Melayu. Kalau kita lihat situasi sekolah di luar bandar, di bandar-bandar besar, kita akan nampak perpaduan itu. Yang mana dalam satu pasukan, dalam satu kelab, dalam satu persatuan, terdiri daripada murid yang pelbagai kaum. Dan murid pelbagai kaum ni akan bekerjasama untuk menjalankan aktiviti dan matlamat persatuan-persatuan badan beruniform ke dalam co-curriculum tersebut. Okay, sebagai contoh dalam kelab badminton kata kan, kelab badminton. Dalam kelab badminton tu terdiri daripada murid pelbagai kaum.
mereka yang ada kemahiran dan bakat bermain badminton akan menjadi pemain. Dan pemain ini mungkin terdiri daripada latar belakang kaum yang berbeza. Okey, ahli kelab badminton yang tak pandai main, mereka akan melibatkan diri sebagai helpers contohnya. Membantu guru dalam teknikal contohnya, kan? Menjadi ahli jawatan kuasa persiapan contohnya. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar tidak semestinya murid masuk satu murid melaksanakan satu dasar satu murid satu sukan ni ataupun remove nak jadi atlet, tidak. Mereka akan pilih sukan mereka yang gemari. Mereka minat bola sepak tapi kaki bangku silakan masuk. Tapi tak boleh main bola cikgu. Tak apa, awak boleh menyumbangkan apa untuk persatuan, untuk kelab bola sepak. Oh, saya boleh jadi pengadil cikgu. Saya tahu dan faham peraturan permainan bola sepak. Macam itulah tujuannya pelajar-pelajar. Okey, bukan semata-mata untuk jadi atlet sebenarnya. Sebenarnya adalah untuk memupuk perpaduan kaum. Okey, baik. Di sekolah juga ada satu kejohanan yang tradisi lah, kita panggil sebagai tradisi dari tahun ke tahun, iaitu kejohanan olahraga tahunan yang melibatkan murid daripada kategori umur dan kaum. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, di sekolah bandar-bandar besar, contohnya rumah-rumah sukan, tak kisahlah rumah Laksmana ke, rumah Marih ke, macam-macam nama kan. Okey, di situ murid-muridnya telah dipilih dan disusun bercampur, mix antara kaum. Sekolah kita tak nampak lah benda macam tu sebab sekolah kita ni memang demografinya orang Melayu. Kita tak nampak benda tu. Di bandar-bandar besar ya. Sebelum ni cikgu mengajar di sekolah di Johor, di bandar, di Johor Bahru, cikgu nampak lah satu rumah Laksmana cikgu rumah Laksmana dulu kan. So banyaklah kaum dekat situ kan. Ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India. Semuanya bersorak untuk matlamat yang satu, iaitu muncul juara dalam kejohanan olahraga tahunan sekolah. Macam itulah. Jadi cikgu pun naik semangat sama macam student juga. Cikgu pun bergaduh dengan cikgu kalau orang nak tahu, kalau hari sukan tu. Kan? Jadi macam itulah pelajar-pelajar. Jadi di sekolah kita ada kejohanan olahraga tahunan yang kita boleh katakan tradisi lah, dan sebenarnya untuk memupuk perpaduan juga sebenarnya. Di samping serampang dua mata mencari atlet-atlet yang berkaliber atau berbakat untuk pertandingan daerah ataupun negeri. Begitulah. Okey, setakat ni faham student tentang sukan dan perpaduan melalui pendidikan? Faham? Setakat ni okey? Okey. Kalau tak ada apa-apa, cikgu teruskan. Kalau ada nak tanya, tanya. Jangan malu, jangan segan. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Bagus. Baik Jadi awak gariskanlah isi-isi penting tersebut dalam buku teks. Baik, kita teruskan. Okey, kita lihat pula okey, bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui pendidikan peringkat lebih tinggi, iaitu universiti. Okey, dan cikgu sebenarnya terlibat secara langsunglah dalam masum ini satu ketika dahulu. Cikgu adalah pemain hoki bagi Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okey, cikgu berapa tahun cikgu jadi atlet? 3 tahun lah. Di 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. 2 tahun. Cikgu tak ingat tapi nak dekat 3 tahun lah. Katakan 3 tahun lah 3 tahun cikgu jadi atlet untuk sukan hoki untuk Universiti UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baik. Jadi tujuan ni cikgu tak naklah jelaskan dengan lebih lanjut lagi sebab tujuannya sama kan? Untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Benda yang sama. Exactly the same thing. Tetapi peringkatnya lebih tinggi, iaitu peringkat Institut Pengajian Tinggi. Siapakah peserta atau atletnya? Kalangan penuntut, iaitu mahasiswa dan mahasiswi, dan juga staf-staf universiti tersebut kaki tangan. Okey, jadi masum ni juga menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan lah. Tak kisahlah sukan apa sukan olahraga ke, sukan dan permainan, dan menunjukkan kebolehan. Dan ramai sebenarnya atlet-atlet daripada universiti ini dipilih untuk mewakili kebangsaan untuk peringkat sukan universiti ASEAN. Ada
okey, mereka yang terpilih akan menyertai sukan di peringkat Asia Tenggara lah, sukan universiti Asia Tenggara. Jadi cikgu tak dapat. Lagi cikgu tak dapat, cikgu tak nak pun. Cikgu tak dapat satu, dan kalau cikgu dapat pun cikgu tak nak pergi sebab pelajaran universiti lagi penting. Lagi banyak cikgu tinggal kelas kalau masuk apa pertandingan sukan peringkat Universiti Asia Tenggara ni. Okey, baik. Okey. Perpaduan ni macam mana? Macam mana dia boleh memupuk paduan? Sama je macam macam di peringkat sekolah rendah dan menengah tu. Okey, dalam satu pasukan tu ada atlet yang berbilang kaum. Di situ adanya interaksi, adanya komunikasi. Mereka boleh berkongsi pandangan, mereka boleh berkongsi hobi, berkongsi minat, bekerjasama dalam satu pasukan, dan secara tidak langsung ini akan menyuburkan semangat perpaduan di kalangan atlet-atlet MASUM universiti tersebut. Dan MASUM, Sukan Universiti Malaysia ni, juga menggalakkan integrasi antara negeri. Apabila universiti berkenaan menganjurkan sukan, sebagai contoh USM, Universiti Sains Malaysia menganjurkan MASUM di peringkat kebangsaan lah kan, peringkat kebangsaan di Pulau Pinang, USM di Pulau Pinang. Jadi USM ni penganjur, jadi universiti lain akan berkampung di USM untuk masuk pertandingan. Di situlah cikgu kata integrasi antara negeri berlaku. Jadi penuntut UTM, penuntut UKM akan berkampung di USM, berinteraksi antara satu sama lain. Itulah cikgu cakap integrasi. Dia merentas negeri, Jadi perpaduan dapat diperkukuhkan dengan atlet-atlet daripada universiti-universiti lain di negeri-negeri lain. Okey, baik, itu adalah MASUM. Baik, kita lihat di peringkat negara, kita ada sukan yang diadakan secara dui tahunan, 2 tahun sekali, yang dinamakan sebagai SUKMA, Sukan Malaysia. Sama sahaja, perpaduan kaum. Tujuannya untuk perpaduan kaum dan integrasi antara negeri. Tujuan untuk mencari atlet yang berkaliber, itulah tujuan di bawah sekali kan. Itu bawah sekali. Baik, jadi macam biasa SUKMA ni melibatkan negeri-negeri dalam Persekutuan Malaysia, termasuk wilayah persekutuan, bertanding dalam Sukan Malaysia, menyertai acara-acara yang telah dipertandingkan. Semualah acara berbasis dan pertama kali SUKMA diadakan pada 1986 di Kuala Lumpur. Macam itulah student SUKMA, Sukan Malaysia. Alright. Baik, kita lihat. Sukan sebagai alat perpaduan. Penganjuran sukan oleh kerajaan Cikgu. Aida.
Okey, sorry, terputus. Internet cikgu tak stabil. Sampai mana tadi? Akid? Last kali kita. Akid sampai mana tadi last kali? Penganjuran sukan. Penganjuran sukan. Sorry. Dia semalam pun sama. Internet dia tak stabil, kelas 5 AB kan. Okey, cikgu ulang balik penganjuran sukan. Sekejap. Okey. Jadi, penganjuran sukan ni kita macam cikgu cakap tadi, mungkin terputus tadi kan, dapat menyatukan masyarakat berbelang kaum apabila penyertaan terdiri daripada atlet kita sendiri. Kita menjadi penganjur, kita tuan rumah, atlet kita yang bertanding. Dan penyokong-penyokong kita dapat datang ke stadium, ke venue sukan tersebut untuk menyokong pasukan dan atlet kita bertanding. Secara tidak langsung ini akan ada satu proses interaksi antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Dan balik kepada tujuannya, sudah tentulah perkara ini akan mewujudkan, akan menyuburkan semangat perpaduan. Okey. So antara sukan-sukan yang pernah kita anjurkan adalah sukan peringkat serantau, iaitu ASEAN, dan juga sukan peringkat antarabangsa. Sukan-sukan ASEAN ni contohnya sukan C lah. Sukan C, sukan Asia Tenggara sukan C, dan sukan peringkat antarabangsa yang pernah kita anjurkan seperti hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, sukan pemotoran Formula 1 dan sukan berbasikal Li Tour di Langkawi. Kan, jadi dengan pengejaran sukan ini rasa perpaduan dapat dikukuhkan, dapat disuburkan, okey, demi lencana di dada, seperti kata pepatah sukan tu kan. Okey, macam itulah Baik, itulah dia student, penganjuran sukan dapat memupuk perpaduan, okey, di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Alright, jom kita tengok seterusnya. Ini adalah sukan, kalau kita tengok gambar di sini, okey, gambar sukan pemotoran Formula 1 yang diadakan di Lita, Sepang. Tapi kita sudah tidak lagi anjurkan sukan permotoran ini. Kalau tak silap cikgu, bermula tahun 2000, kalau tak silap lah 2016 last sekali. Lepas tu kita tak anjurkan lagi dah. Okey, yang ni ini ada. Cuma tak dapatlah dilaksanakan kerana pandemik ni. Baik, kita lihat. Apakah kejayaan Malaysia dalam bidang sukan yang boleh kita banggakan? Sebenarnya banyak sangat, tak tersenarai lah dalam buku ni. Kalau senarai banyak sangat, banyak lah sebenarnya. Okey, jadi pasukan negara, pasukan sukan lah, okey, pernah menghantar pasukan ke sukan Olimpik. Sukan Olimpik, contoh Olimpik baru-baru ni, okey, walaupun negara kita tidak menepati sasaran 3 emas, tetapi dengan memenangi pingat silver dan juga pingat gangsa bagi sukan basikal kirin dan juga regu badminton lelaki, sedikit sebanyak mengubatlah peminat-peminat sukan tanah air lah. Okey. Jadi sebenarnya itulah kejayaan Malaysia yang boleh dibanggakan juga. Contohnya Datuk Azizul Hasni Awang. Sukan Olimpik di Rio, sebelum ni Datuk Azizul memenangi pingat gangsa dalam acara kirin. Untuk tahun 2020, sukan Datuk Azizul telah memenangi pingat perak. Kan, jadi itulah satu pencapaian yang bagus sebenarnya. Walaupun medal gold terlepas. Okay. Siapa tengok siaran langsung tu, Datuk Azizul Hasni akhir kirin tu berdebar-debar kan. Okay. Jauh pula kena tinggal. Sudah kan. Siapa nama ni Akif Mat Saleh tu? Jason Kenny Jason Kenny. Jauh betul tinggal je. Ini kawan nak tahu apa pandangan cikgu kan? Pandangan cikgu nak je cikgu pergi kepada jawatan kuasa Olimpik dunia, beritahu, Jason Kenny ni ambil dadah ni. Ambil dadah perangsang, buat ujian doping. Sampai macam tu sekali. Punyalah dengki dengan Jason Kenny. Jauh betul kena tinggalnya. Bukannya sikit-sikit, jauh. Cuba tengok, jauh betul. Azizul Hasni tak ada chance-nya. Lepas tu dia kena block dengan pelumba Australia peringkat awal tu kan. Siapa namanya? Australia ke Belanda? Tak ingat je aku. Okay. Tapi tak apalah, kejayaan yang membanggakan tu. Samalah Datuk Lin Chow Wei. Pemain nombor 1 dunia, tetapi tidak pernah pun memenangi pingat emas Olimpik. Bayangkan kan, cikgu, Allahu Akbar.
Jumpa je lindan tersungkur. Jumpa je lindan tersungkur. Macam itulah. Okey, cikgu cakap pasal sukan ni orang perempuannya dengar ni buat tak faham ke apa. Sebab sukan ni selalunya orang lelaki lah minat. Orang perempuan jarang lah minat. Orang perempuan boleh bersabar? Boleh bersabar? Okey tak sana orang perempuan? Okey. Okey Awak hadam je lah kan ni sukan sebab sukan ni biasa lelaki dia bila sukan sel-sel DNA, sel DNA dan DHA lelaki dia cepat sangat berhubung. Punya sel-sel saraf dia. Kalau lelaki sukan. Okey, baik. Alright. Jadi kita juga menempa nama dalam sukan Commonwealth. Okay. Kita pernah mendapat tempat ketiga kalau tidak silap cikgu dalam sukan Commonwealth pada tahun 1998 kalau awak nak tahu. Okay. Satu kejayaan yang sangat membanggakan. Pada tahun tersebut cikgu tingkatan 2 1998. Tingkatan 3. Okay, pada masa itu Malaysia jadi tuan rumah. Kan? Jadi memang seronok lah masa tu sebenarnya. Tengok kat TV apa siaran langsung je kan. Memang dahsyat kita dapat nombor 3 tu. Okay. Sukan Asia pun kita bolehlah dikatakan, bolehlah ada nama dalam bidang-bidang sukan tertentu seperti badminton dan sebagainya. Okay, Sukan Si, Pesta Bola Merdeka, okay. Dan inilah kejayaan. Banyak lagi sebenarnya kejayaan-kejayaan dalam sukan-sukan tertentu. Okay, baik. Kalau kita lihat dalam pasukan, dalam pasukan sukan negara kita. Okay, contohnya dalam pasukan bola sepak lah di negara kita yang layak Olimpik pada tahun 76. Kejap tengok. 1980. 1980. Kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di sini. Okey, kalau kita tengok muka masing-masing. Muka masing-masing ni pasukan negara ni, pasukan bola sepak kebangsaan. Okey, yang melayakkan diri ke sukan Olimpik Moskow. Kita layak sukan Olimpik ni, bola sepak buat pertama kalinya. Ibu segala sukan. Kan? Pada tahun 80. Kita tengok di sini, ni Cina, Datuk Allah. Siapa namanya ni, Akif? Soching Awan. Okey, lupa dah cikgu. Lepas tu kita ada India ni, cikgu tak ingat nama dia. Okey, dia tak ingat dia. Ada, kita ada juga yang ni cikgu tak ingat. Arumuga. Yes, betul. Apa tu? Siapa lagi tu? Selain tu India tu. Sing apa? Sing? Yang Sing tu. Santok Sing. Santok Sing. Mana Cikgu tak tahulah. Ada kata ini. Ni kot. Cikgu tak pasti. Okey, jadi kalau kita lihat gambar ni, jadi di sinilah perpaduannya. Kan? Pada tahun 1980, sukan bola sepak kita terdiri daripada atlet yang pelbagai kaum. Dan pada ketika itulah momen yang paling bagus untuk pasukan bola sepak negara apabila melayakkan diri ke sukan Olimpik Moskow. Namun begitu di semasa kejohanan tersebut kita tarik diri dalam apabila kita pada masa itu ada kes lah dengan Israel sebenarnya. Kalau tak silap cikgu kita masuk, tapi pada masa itu ada kes dengan ada kejadian tragedi. Cikgu tak ingat asalnya terjadi kalau tak silap cikgu tragedi atlet Israel diculik ada peristiwa tu dan dituduh semua atlet Muslim ni. Jadi kita tarik dirilah rasanya masa tu. Okey, pada tahun 80. Okey. Kita kalahkan Korea Selatan tu. Cuba tengok ranking Korea Selatan sekarang dalam sukan bola sepak. Tinggi kan? Jadi student, kan cikgu cakap tadi memang benar. Okey. Sukan ni memanglah tujuan utama adalah untuk memupuk perpaduan. Okey. Baik. Sebagai contoh kita lihat sukan squash. Okey, sukan ni tidak dipertandingkan di peringkat Olimpik. Sukan squash kita ada satu personality yang hebat iaitu Datuk Nicol N. David. Okey, pemain nombor 1 squash dunia. Okey, sekarang beliau dah besar dah juga. Okey, jadi Datuk Nicol David ni menempa banyak kejayaan dalam sukan squash. Tetapi malangnya sukan squash tidak disenaraikan dalam sukan Olimpik. Walaupun Majlis Olimpik Malaysia mencalonkan sukan tersebut banyak kali. Sama sepak takraw.
Okay, sepak takraw adalah dicalonkan acap kali ke Sukan Olimpik tetapi ditolak mentah-mentah. Kan oleh Majlis Olimpik dunia kan. Begitulah. Jadi kejayaan pasukan-pasukan dan atlet-atlet kita dalam kejohanan sukan tertentu adalah disebabkan pasukan yang bersatu. Okey, dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Okey, tanpa ada bersatu, tanpa ada kerjasama tak capai. Walaupun yang masuk sukan itu adalah acara individu. Okey. Atlet ini perlu bekerjasama dengan jurulatih, perlu bekerjasama dengan pegawai sukan, perlu bekerjasama dengan pegawai makanan supaya dapat menyediakan dirinya untuk pertandingan peringkat antarabangsa ataupun peringkat serantau untuk mencapai kejayaan yang membanggakan. Sebagai contoh, Datuk Azizul Hasmi Nawang masa di Olimpik Rio yang beliau dapat gangsa tu, jurulatihnya Bizli mengatakan bahawa Azizul perlu menambah dan menguatkan otot-otot. Itu sebabnya melalui pakar pemakanan menggunakan ilmu sains sukan, kita lihat otot-otot terutama pada peha dan perut Datuk Azizul ni makin mantap lah. Dan bila makin mantap, kayuhan akan lebih padu. Itu sebab dia menang pingat perak. Kalau lah Azizul berada di belakang, betul-betul belakang, masih undi tu nombor 2 di belakang Jason Kenny, cikgu percaya Datuk Azizul mungkinlah buat sesuatu dengan Jason Kenny tu kan. Tetapi nombor 3 kan, dia nombor 3 tak ingatlah cikgu nombor 3. Baik. Okey, selain itu kita juga melakar kejayaan yang agak membanggakan dalam Sukan Paralimpik untuk orang-orang yang kurang upaya. Okey, pada 24 Ogos ini, 24 Ogos ni minggu depan lah minggu depan 24 Ogos ni Sukan Paralimpik akan diadakan di Tokyo. Jadi boleh tengoklah secara langsung atlet kita pun masuk ni. Okey. Dia khas lah, dia punya alat-alat bantuannya untuk Sukan Paralimpik ni untuk atlet-atlet kurang upaya. Baik, itulah dia student tentang kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Okey, setakat ini student, sukan sebagai alat perpaduan yang kita bicarakan, yang kita bincang ni, setakat ni okey tak? Sila respon. Okey. Ada nak tanya, ada nak bagi respon, ada nak bagi pandangan? Tak ada Kalau tak ada kita teruskan. Okey. Baik. Okey, ni gambar ketiga ni kalau kita lihat. Okey, ini adalah pasukan badminton Malaysia menjuarai Piala Thomas pada tahun 1967. Mengalahkan Indonesia 6-3. Okey, kalau kita lihat muka-muka ni semua muka berbilang kaum ni. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Okey. Okey. Dalam satu pasukan Piala Thomas kita. Okey, baik. Okey, kita lihat laungan Malaysia boleh. Ini adalah laungan keramat ni. Okey, sampai sekarang kita gunakan, malah bukan saja dalam sukan, dalam bidang-bidang lain pun kita gunakan apabila kita mewakili Malaysia dan demi lencana di dada. Baik, kita lihat apakah latar belakang atau sejarah dengan ringkas laungan Malaysia boleh ni. Okey. Baik, asalnya laungan ini ataupun slogan. Ni mula slogan dulu. Slogan ni adalah untuk kempen Malaysia jadi tuan rumah kejohanan badminton Piala Thomas. Piala Thomas ni piala badminton bagi lelaki. Piala Uber adalah piala bagi badminton perempuan. Jadi sekalilah jalan kan pada tahun 1992. Jadi kita berjaya mendapat hak menjadi tuan rumah pada tahun tersebut untuk menganjurkan sukan badminton Piala Thomas dan Uber. Jadi kita gunakan slogan Malaysia boleh ni. Kan? Kemudian juga kejohanan Olimpik yang diadakan di Sepanyol dan sukan C di Singapura 1993. Jadi mula-mula dengan slogan saja dan slogan ini dijadikan laungan. Laungan oleh penyokong-penyokong yang menyokong pasukan kita bertanding dalam Piala Thomas. Kalau awak lihat dalam YouTube, perlawanan akhir Piala Thomas 1992. Kalau tak silap cikgu ni 1992 ni juga menentang Indonesia. Tadi 1967 kan.
Okey, kita menang kali kedua Piala Thomas ni, menentang Indonesia juga pada final Jadi laungan Malaysia boleh bergema di stadium ni. Malaysia boleh. Orang Cina, orang Melayu, orang India datang beramai-ramai. Okey, dalam stadium ni menyokong pasukan Malaysia. Pasukan Malaysia pula kita ada adik-beradik Siddiq. Ini Rashid Siddiq, ni cikgu tak ingat. Ini Fu Kok Kiong, ini cikgu tak ingat. Ini Jalani Siddiq, ini Razif Siddiq. Okey. Kita ada pengurus pasukan Punch Gunalan kalau tak silap cikgu. Okey, Datuk Punch Gunalan, legenda badminton Malaysia. Kan. Baik. Dan kita muncullah juara Piala Thomas pada 92 tu. Okey. Kerana kesungguhan pemain yang ditunjukkan serta sokongan rakyat Malaysia yang bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara. Jangan main dengan laungan Malaysia boleh ni. Okey. Memang keramatlah. Okey, kalau kita lihat juga dalam pasukan bola sepak, contohnya dalam Liga Super, ada pasukan-pasukan negeri ni, kelab-kelab ni dah ada dia punya chan song kan, lagu tema dia, lagu sorak dia kan. Dan ada juga diselitkan lagu Malaysia Boleh ni dalam pasukan sorak pasukan sorak bola sepak kita FMM tu kan. Dia buat lagu tema, lagu untuk pasukan negara kita yang ada laungan Malaysia Boleh tu. Kan. Baik. Inilah dia momen lah. Momen-momen bersejarah negara kita merangkul Piala Thomas. Johan lah Piala Thomas 1992. Inilah Datuk Punch Gunalan dia. Fu Kok Kiong adik-beradik Siddiq di sini. Cikgu tak ingat lagi lah ini yang Cina ni. Fu Kok Kiong siapa? Yap King Hock. Yap King Hock ada. Okey. Baik. Macam itulah Baik, seterusnya kita lihat. Okey. Yang perlu disebut seperti seperti Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri. Dan dalam organisasi tersebut ada pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan juga panel kejurulatihan yang terlibat dalam organisasi tersebut berkongsi kepakaran. Dan ada juga mereka ini terdiri bekas-bekas atlet negara yang telah bersara, melanjutkan pelajaran dalam bidang kejurulatihan, habis belajar menjadi jurulatih apabila dapat lesen. Dan ada juga menyambung pelajaran dalam perubatan sukan. Dalam sains sukan pun ada. Sains pemakanan untuk sukan pun ada dan mereka kembali dalam bidang sukan mereka kali ini bukan sebagai atlet tetapi sebagai pegawai sukan pula. Jadi mereka ada pengalaman dulu. Mereka adalah seorang bekas atlet. Kemudian mereka ada kepakaran dan dapatlah orang kata meneruskan kejayaan Malaysia lah. Baik. Begitulah dia. Okey, kita lihat juga kepimpinan yang berwibawa di sini. Baik. Dalam persatuan ataupun pengurusan sukan, orang nombor satu itu sangat penting. Orang nombor satu yang sangat penting. Memastikan bahawa pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kalau tak cekap, kita takkan dapat hasilkan atlet yang berkaliber. Katakan Datuk Azizul Hasni satu program khas untuk beliau. Dia takkan ke mana juga. Kemudian kita tak sediakan fasiliti, kita tak sediakan kemudahan bagi atlet-atlet kita yang berbakat ni, maka dia takkan jadi. Mesti ada pengurusan sukan. Pemain-pemain bola sepak yang digilau sejak sekolah rendah menengah, ataupun akademi bola sepak, dia ada pengurusan sukannya. Kalau tak ada pengurusan out, maka sukan kita pun akan jadi out. Baik, dalam negara kita, dia ada satu keunikan kerana orang nombor satu sukan negara kita ini terdiri daripada kerabat diraja dan ahli politik yang dilantik sebagai penaung ataupun presiden. Sebagai contoh, ni Allahyarham Sultan Haji Ahmad Shah pernah menjadi presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia.
Begitu juga dengan Allahyarham Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Okey, Sultan Perak pernah menjadi Presiden Konfederasi Hoki Malaysia. Okey, beliau ni memang minat hoki. Okey, baginda memang minat hoki bersama dengan arwah Allahyarham Sultan Haji Ahmad Shah. Dan kita ada Tunku Tan Sri Imran Tunku Jaafar. Ini anak kepada raja dan yang Dituan Negeri Sembilan, iaitu Allahyarham Tunku Jaafar. Beliau adalah Presiden Majlis Olimpik Malaysia sampai 2018. Okay. Dan Datuk Syekh Kok Chi, SU Agong Majlis Olimpik Malaysia. Kita ada Tan Sri Dashan Singgil, Presiden PKBM. Kita ada Datuk Peter Balapan, SU Agong Konfederasi Bola Sepak Asia Malaysia. Dan kita dapat lihat di sini, okay, gabungan-gabungan pemimpin sukan yang berbilang kaum ini, okay, mengikut kepakaran juga masing-masing. Kepakaran mereka dalam pengurusan sukan, kan mereka ada pengalaman. Jadi dapatlah membangunkan perkembangan sukan itulah dan juga perkembangan industri sukan negara. Macam tu. Okey. Baik. Begitulah student, okey, sukan sebagai alat perpaduan. Rumusannya. Ini ada rumusan. Okey, ini adalah rumusan So, kalau di akhir subtopik dia ada rumusan. Tengoklah di akhir macam ni. Dia akan ada kotak macam ni, dan dalam rumusan ni dia ada iktibar. Okey, kemudian dia ada pengetahuan sikit, pengetahuan yang awak pelajari. Kemudian dia ada nilai-nilai murni. Baik, cuba tengok. Sukan berupaya mengukuhkan perpaduan. Satu, ini adalah iktibar dia. Aktiviti sukan memberi peluang kepada semua yang terlibat membentuk masyarakat lebih sopan. Ini nilai. Nilai bersopan. Ini nilai. Okey, ini nilai. Okey, berintegriti nilai, bertanggungjawab serta dapat menghargai pentingnya menjaga perpaduan. Okey, nilai dan pengajaran lah. Rakyat sukan juga pemimpin dan rakyat saling bekerjasama. Okey, nampak penyiaran dan iktibarnya dalam memajukan keadaan sukan yang membawa kepada kemakmuran negara. Okey. Itulah dia sedikit pelajar sukan sebagai alat perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, setakat ni ada apa nak tanya, silakan. Student? Sila student. Tanya, cikgu sedia membantu anda. Pertanyaan tentang topik 7.5. Silakan. Sila. Hello. Hello student, okey tak okey? Okey cikgu. Okey. Ada tak nak tanya? Ada nak tanya apa-apa tentang sukan? Tak ada Okey, tak ada tak apa lah. Okey, baik. Baik, yang ini ada satu soalan dekat sini. Okey, tengok soalan di sini. Okey. Soalan Cik Ana Kebat. Bagaimanakah sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional? Ni. Jadi kita dah belajar tadi, sukan ni adalah alat perpaduan, okey. Jadi bagaimanakah sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional? Jadi kalau soalan ni bagaimanakah, maksudnya sekejap. Okey, bagaimanakah ni bermaksud jawapan anda perlu kepada langkah-langkah. Langkah-langkah sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Awak boleh masukkan daripada peringkat sekolah tadi, peringkat sekolah rendah melalui pendidikan tadi. Bincangkan situ pelibatan sukan untuk semua kaum mesti ada. Okey. Dan juga interaksi kaum dan sukan-sukan yang dianjurkan. Ada student dah masuk lagi. Kejap tengok siapa ni. Halimatul. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang ni kan cikgu nak anda bersedia untuk jawab soalan ni secara spontan, iaitu semua akan bersedia. Spontan ni maksud macam ni, kita main macam ni. Okey. Seorang akan jawab, seorang jawab bagi satu idea. Kemudian seorang dah cukup satu idea saja. Seorang lagi, bergilir-gilir, lepas tu secara spontan sambung idea jawapan kawan awak tadi.
Nah, sambung lagi. Itulah idea yang kita nak buat sekarang ni. Tetapi secara spontan belajar. Secara spontan. Jawapannya ada di dalam buku teks tersebut. Dan cikgu dah jelaskan tadi. Tetapi cikgu nak anda menulis jawapan mengikut kefahaman awak sendiri. Kefahaman awak tu. Seperti yang awak belajar tadi. Gunakan ayat awak sendiri secara spontan. Okey. Cikgu, sebab apa kita cuba uji diri kita ni macam mana kita boleh jawab secara spontan, dan sebenarnya inilah satu orang kata kita boleh mengasah ketajaman kefahaman kita. Kan macam ni, spontan jawab. Okey, baik. Bagaimanakah sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional? Okey, cikgu bagi masa lah sikit, lebih kurang dalam 1 minit macam tu untuk awak bersedia kan. Dan cikgu akan panggil murid yang pertama untuk jawab dengan memberikan satu idea saja. Kemudian murid kedua akan menyambung idea tersebut, disambung. Macam main pisang goreng kan, goreng pisang gitulah, kita sambung idea tersebut. Boleh bagi fakta, boleh bagi huraian. Huraian tu boleh kita jelaskan lagi dengan lebih mendalam menjadi huraian lanjutan, boleh bagi contoh, boleh buat kesimpulan. Kan? Cikgu nak awak kembangkan idea. Tujuannya untuk kembangkan idea jawapan. Okay. Idea yang kita dah bincang tadi. Yang tadi kita bincang tadi. Itulah ideanya. Okey, baik. Fikir dulu. Cikgu akan pilih siapa orang pertama. Okey. Jangan malu, jangan segan. Okey. Cuba jawab. Kat sini pentingnya komunikasi. Okey. Baik. Sedia dulu. Baik. Dan ini spontan saja yang kita cuba spontan. Satu idea saja kita cuba. Baik. Murid yang pertama, cikgu nak minta murid ni cuba bagi satu idea. Okey, ialah Nur Aini binti Muhammad Asri. Nur Aini ada di atas talian, respon. Nur Aini? Are you there, Nur Aini? Nur Aini? Ada cikgu. Agus. Okey, tak apa, jangan risau, jangan stres, relax je. Kita dah belajar tadi. Okey, kan? Baik. Bagaimanakah sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional? Satu idea. Nuraini, silakan. Ayat lengkap sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional dengan okey, silakan Nuraini. Silakan. Sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional dengan semangat dan dengan kerjasama dan semangat perpasukan. Dengan semangat perpasukan. Okey, sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui semangat perpasukan. Titik ke Nuraini? Ada sambung lagi ke tidak? Titik. Titik. Okey, bagus. Fakta yang pertama, tik. 1 markah. Simple je. So sekarang ni Nuraini telah memberikan satu fakta, iaitu semangat perpasukan. Okey, 1 markah. Huraikan. Okey, Muhammad Iskandar. 1 huraian saja. Iskandar? Spontan Iskandar? Oh, Iskandar. Are you there, Iskandar? Iskandar? Oh, Iskandar. Boleh tak? Ya cikgu. Cuba. Tak ada idea cikgu. Ada idea, jangan tak ada idea Iskandar. Sekarang ni cara sekarang ni Nuraini dia macam bahasa Melayu juga ni sebenarnya, cuma dalam isi sejarah. Okey, Nuraini bagi tadi cara sukan ni boleh membuat perpaduan, tadi semangat berpasukan. Sekarang ni awak kena huraikan semangat berpasukan tu. Macam mana? Ni soalan kebat ni. Okey, soalan kebat ada dalam SPM. Okey, macam ni Iskandar? Bagi satu idea je, bukan banyak pun. Cuba Iskandar, cuba.
Macam mana semangat berpasukan ni boleh memupuk perpaduan? Kan Iskandar? Dengan dia cakap kalau buat ayat dengan menolong antara satu sama lain ke? Tak apa guna ayat sendiri. Apa nak takut? Terbaik lah. Cun, cukup satu. Kan? Okey, terima kasih. Okey, Cikgu murnikan jawapan Iskandar. Okey. Baik, kita ulang balik jawapan Nuraini tadi kan. Sukan boleh memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui semangat berpasukan. Okey, titik. Hal ini dapat direalisasikan dengan kerjasama dan semangat tolong menolong antara satu sama lain dalam pasukan ataupun semangat bekerjasama pasukan untuk mencapai kemenangan. Itu pemurnian. Okey, huraiannya ialah dengan bekerjasama di kalangan dengan semangat bekerjasama di kalangan atlet untuk mencapai kemenangan. Itu huraian. Okey. Tak Zahasrul pula bagi idea. Sama ada Zahasrul nak bagi contoh ataupun nak kembangkan lagi idea Muhammad Iskandar tadi, semangat bekerjasama untuk mencapai kemenangan. Silakan Zahasrul dengan segala hormatnya. Cuba. Cikgu nak satu perenggan cukup dah. Cuba Zahasrul. Sekejap je lah. Cuba spontan Zahasrul, spontan. Ni spontan ni. Okey, raja spontan kan. Spontan. Macam mana semangat bersama? Kalau tak boleh bagi contoh. Dia fakta, huraian, contoh. Jadi kalau dalam kelas ni, Zahasrul nak tengah fikir dulu. Kalau dalam kelas ni kita boleh fikirlah kan. Sebab kita kena dengan cepatlah dengan cepat kita dapat berfikir dengan pantas untuk menjawab soalan-soalan kebat ni. Sebab KSSM ni memang fokus pada kebat student. Okey, fakta contohnya tadi je. Contohnya, nak bagi contoh. Silakan Zahasrul, contohnya memasuki pertandingan. Contohnya contohnya pertandingan. Okey, Zahasrul cakap apa? Marathon. Okey, pertandingan sukan. Okey, itu contoh bagus. Okey, mula semangat berpasukan, fakta, bekerjasama dalam pasukan untuk mencapai kemenangan. Contohnya, contoh kena ingat, contoh kena bagi contoh yang spesifik. Bagi contoh Bagai contoh dalam sukan badminton. Dalam sukan badminton, ataupun sukan badminton, Piala Thomas katakan sukan badminton. Untuk kejohanan Piala Thomas, atlet kita yang terdiri daripada pelbagai kaum telah bekerjasama untuk mencapai kemenangan. Nampak kat situ. Kita nampak kat situ dalam kejohanan Piala Thomas tersebut. Okey, yang mana set pertama ni untuk pusingan pertama Malaysia menang. Pusingan kedua Indonesia menang. Pusingan ketiga Malaysia menang. Dia tipis tu. Nampak macam mana atlet ni dia tengok kawan dia kalah, untuk pusingan seterusnya mereka nak menang. Macam tu. Okey. Baik, itu adalah contoh yang Zahasrul bagi, cikgu pun dah murnikan. Okey, kita buat inference sikit. Sekarang ni bagi inference. Kesimpulan kecil. Cuba Aina Maisarah bagi kesimpulan kecil. Apa tu, cukup lah. Bagi kesimpulan kecil. Aina? Yes. Ya? Boleh Aina? Okey. Kesimpulan. Okey, tadi yang pertama semangat berpasukan, fakta, huraian, melalui kerjasama di kalangan pasukan, ahli pasukan lah untuk mencapai kemenangan. Contoh dalam skuad badminton Piala Thomas, mereka ni atlet negara ataupun pemain badminton negara saling bekerjasama untuk menumpaskan pihak lawan lah. Okey, inference, kesimpulan kecilnya. Kesimpulannya kita perlu menyokong satu sama lain. Menyokong, menyokong satu sama lain. Kita kena menyokong satu sama lain, support each other, macam tu lah. Okey, baik. Sebenarnya cukup tu sampai situ. Kita nak panjang-panjang. Okey, baik. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan bagaimana kita boleh, selain daripada jawapan tu, ada juga jawapan lain yang kita boleh berikan. Okey, sebagai contoh, kita lihat di dalam buku teks tadi. Okey.
buku teks kan. Kita boleh sukan dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui kita lihat dia ambil dia pendidikan tadi. Kita kan kena belajar ni. Ini kan kita belajar ini kan. Sukan dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui pendidikan. Hal ini dapat dilaksanakan di peringkat sekolah lagi, titik. Nampak tak? Sekolah. Okey. Melalui dasar satu murid, satu sukan dan remove. Itu contoh. Melalui dasar ini, murid pelbagai kaum akan melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Nampak tak? Secara tidak contoh dah ada, huraian lanjutan dah ada. Secara tidak langsung dapat memupuk semangat setiakawan dan perpasukan, malah melahirkan atlet yang berkaliber. Senang. Okay. Kita ada fakta, kita ada huraian, kita ada contoh, ada huraian lanjutan, ada kesimpulan. Kesimpulan ada 2 pula tadi. Sebenarnya kita boleh ambil kat sini je. Nampak? Kita ambil kat sini je ni. Ni kan? Kita ambil kat sini je sebenarnya. Ni. Okey. Kita ambil di sini je sebenarnya. Okey. Cuma cikgu tadi menggunakan kefahaman cikgu sendiri. Cikgu tak terikat dengan susunan ayat dalam buku teks ni. Cikgu mengolah berdasarkan kefahaman. Tapi betul, dia tidak terpesong. Macam tu sebenarnya cikgu nak kemahiran yang cikgu nak awak ada. Awak faham? Okey, faham. Faham di sini bukan salin bulat-bulat seperti dalam buku teks. Faham di sini bermaksud anda dapat mengolah seperti yang buku teks maksudkan. Itu yang penting. Sebab cikgu tak nak dalam fikiran awak, sejarah kenapa. Tak, kalau macam tu susah. Awak kena hafal. Seperti awak kena hafal macam mana buku teks tu tulis, macam tu lah awak tulis sebagai jawapannya. Susah lah nanti. Alright. Baik. Tak ada apa lagi dah kat sini. Okay. Alright. Baik. Okey, baik. Sebagai tugasan, anda dikendaki untuk tak sempatlah kita nak buat aktiviti 7.6 ni rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Ni last ni. Okey, sebagai tugasan hari ni tugasan awak lengkapkan, kita dah bincang tadi secara spontan jawapannya. Sekarang ni dalam kertas test pad anda salin balik yang ini, salin balik soalan ini. Okey, 8 markah. Cuba jawab esei yang lengkap. Pastikan esei tersebut 8 markah. Cikgu dah beritahu tadi dalam penjelasan cikgu tadi, contoh-contoh jawapan untuk soalan ni. Cuma cikgu nak tengok idea kita dah ada. Cikgu juga bagi contoh tadi dan kita pun dah bincang tadi. Sekarang ni cikgu nak tengok persembahan jawapan anda. Macam mana awak delivery je punya jawapan. Dekat situ kita nak tengok kematangan. Okey. Baik, cikgu print screenshot soalan ini dan masukkan dalam Telegram anda. Okey. Kalau boleh hantar hari ni lah pukul 12 sekarang. Pukul 12 hantar terus. Jangan tangguh-tangguh. Ada masa kan. Pukul 12 tu paling lewat hantar. Kalau tak sempat juga malang kerang. Janganlah tangguh-tangguhkan lagi. Sebab kalau kita tangguh banyak lagi kerja nak buat kan. Kan. Alright. Okey. Sebelum cikgu nak tamatkan kelas ni untuk memberi laluan kepada anda untuk menyelesaikan tugasan. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Silakan. Cikgu buka kepada ruang soal jawab. Sila student. Student, okey. Ada pertanyaan? Macam tak ada. Lemah je. Okey, 5F. Okey ke? Kena virus? Ya, Alia, silakan. Kalau macam nak tanya soalan pasal SPM lah. Okey, silakan. Boleh. Kalau keputusan percubaan tu, dia sama penting dengan keputusan SPM sebenar ke macam mana? Baik. Keputusan SPM tu penting. Memanglah penting. Yang sebenar tu, keputusan SPM sebenar, result SPM sebenar memang sangat penting. Sebab apa? Sebab menentukan anda lepas ni dipasarkan ataupun dichannelkan ke mana. Sama ada universiti,
sama ada matrix, sama ada IPTA, IPTS ataupun sama ada bidang pekerjaan terus. Itu pentingnya SPM. Okey, soalan percubaan sama penting ke dengan SPM? Okey, SPM ni peringkat kebangsaan. Okey, untuk diri kita. Percubaan ni adalah keputusan percubaan adalah satu kayu ukur pada kita. Dia penting bagi kita. Dia kayu ukur kepada diri kita sendiri, adakah kita bersedia? Dia kayu ukur. Maksudnya kalau SPM result percubaan kita macam tu, sedemikian rupa, begitulah gambarannya dalam SPM sebenar nanti kalau kita tak buat sesuatu. Faham Alia? Alia? Tapi dia ada menjejaskan macam kita nak masuk matrik ke nak masuk Okey, faham. Cikgu belum bagi sambung. Itu yang pertama. Terima kasih Alia. Yang kedua, okey, result SPM akan digunakan untuk mendaftar universiti IPTA, IPTS. Awak akan guna result percubaan SPM. Okey, jadi universiti ni akan buat tapisan, okey, berdasarkan result percubaan SPM dan terus ditempatkan di dalam kursus tersebut. Nama awak dah naik kursus. Nampak awak dah ada dah kat situ. Okey. Dan apabila result sebenar sampai, so result sebenar ni dia ada synchronization dengan link dengan orang apa nama dia punya web dia tu kan, laman web tu dia ada tahu masuk result keluar, dia terus channelkan dengan permohonan awak tu. Jadi kalau result SPM awak lebih baik pada percubaan, awak dapatlah kursus tu yang awak nak. Kan? Dan kalau result SPM awak tak berapa baik dengan percubaan, katakanlah macam tu, situasi macam tu, dan awak takkan dapat kursus pilihan pertama awak, dia akan jatuh, dia akan tengok pula pilihan kedua. Dia ada banyak pilihan Alia. Okay, pilihan pertama, kursus apa awak nak, 2, 3, 4, adalah pilihan tu. So tak bagus, tak lepas pilihan pertama. Tengok apa Alia pilih pilihan kedua. Contohlah pilihan ketiga. Macam itulah ceritanya. Dan kesimpulannya, okay, SPM penting, percubaan pun penting. Faham Alia? Faham. Macam tu. Jadi pelajar-pelajar sekalian, so percubaan is around the corner. So bulan depan ataupun bulan 10. Tajuk-tajuk fokus cikgu pun dah berikan. Okay. Jadi kalau percubaan tu tak berapa bagus, awak kena tingkatkan usaha untuk SPM lah. Kan? Jadi itu sebenarnya satu cabaran lah bagi anda dalam keadaan sekarang ni, pandemik COVID-19, dengan kemelut politik pula di negara kita, dengan isu kesihatan pula kan. Isu kesihatan COVID-19 ni menjadi pula kepada krisis ekonomi. Awak tak boleh sekolah lama. Pray for Malaysia jadi cabaran awak lah untuk belajar secara normal baru yang cikgu rasa ramai student dah koyak dah ni. Kan? Awak koyak tak? Aisyah, dah koyak ke belum? Mental awak? Hampir. Saya ingat 1 September dah sekolah cikgu. Kan? Cikgu tanya, ramai student berasa kan, pengumuman daripada kerajaan, daripada kementerian tu, satu, Allah, tak dapat sekolah. Kan? Kecewa, cikgu pun sama. Tapi nak buat macam mana? Hidup kena diteruskan. Aisyah, hidup kena diteruskan. Ramai budak-budak, okay, rasa koyak lah dengan keadaan ni. Tak daya dah dengan PDPR. Suasana dekat rumah memang tak boleh belajar, senang cerita. Tak boleh belajar, tak sesuai. Okay, tak sesuai. Rata-rata budak kita, student kita, rumah mereka memang tak sesuai untuk belajar dalam tempoh yang lama. PDPR lama tak sesuai. Singkat-singkat tak apa, sebulan je ke. Okay, ni dah berbulan-bulan dah. Berapa kali tangguh dah ni. Okay, kan? Okay, sejak kita last kali sekolah sebelum bulan puasa kan? Betul tak? Kan? Betul. 1 bulan je sekolah. Allah Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Okay, cikgu faham lah. Dan doalah kita banyak pada Allah supaya dikurniakan kesihatan mental. Tu penting tu. Nanti janganlah cikgu jumpa dekat sekolah nanti semua gila masing-masing. Kita jauh banyak-banyak. Alhamdulillah min zalik. Janganlah gila. Okay, relax. Okay, solat.
baca Quran, okey. Kalau awak tak boleh nak ikut dah, tak boleh nak ikut, jangan ikut. Cikgu, saya dah tak daya dah hari ni, saya mental saya block hari ni. So, please take a rest for that day. Jangan. Cikgu faham? Take a rest day. Beritahu cikgu, saya dah tak daya dah untuk hari ni. Saya rasa tension dah you. Saya nak release sekejap. Kan? Tak apa release sekejap. Bila dah keadaan okey kan, dah mental stabil balik, okey masuk balik, catch up balik pelajaran. Tak apa. Keadaan sekarang cikgu faham. Koyak dah kan. Dia dah hampir rapuh. Kan? Cikgu faham lah. Cikgu pun rasa macam tu juga. Okey, cikgu rasa aduh, letih betul macam ni. Okey. Kan? Cikgu pun sama. Okey, dia rasa macam tu juga. Cikgu Allah. Okey. Doalah sama-sama Okey, jadi untuk tugasan hari ni tu satu saja. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak sebab nak jaga mental awak kan. Dan awak ada masa lah sampai pukul 12 ni. Okey, kita berhenti di sini lah, cukup dah tu. Okey, cukuplah kita berhenti di sini. Awak jawab, okey, dalam ayat lengkap hantar pada cikgu PM, screenshot, cikgu akan tandalah Okey, tak ada apa-apa lagi lah kot. Okey, baik, cikgu serahkan kepada masa yang ada ni berbaki ni kepada anda semula untuk awak lengkapkan tugasan pelan-pelan. Siap, kalau boleh seelok-eloknya pukul 12 ni hantar terus. Sebab satu soalan je kan. Sebab kita dah bincang pun, saya dah tengok awak punya persembahan. Kemudian bersedialah kemudian yang seterusnya lengkapkanlah mana-mana jawapan-jawapan kosong. Okey, kemas kini, semak semula jawapan letak peperiksaan sejarah anda tu sebelum awak hantar pada Jumaat ni. Itu sajalah pada cikgu. Okey. Semoga dikurniakan keadaan mental dan fizikal yang baik. Okey. Dan dimudahkan urusan oleh Allah SWT untuk menghadapi PDPR dalam tempoh yang sukar ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Gitu. Okey, Assalamualaikum semua.